kita nak melihat apakah kaitan perubahan keadaan jirim yang kita dah belajar pada minggu lepas. Ada 5 proses perubahan keadaan jirim. Daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair dan juga cecair kepada pepejal. Bila mana kita lihat pembentukan awan ini, dia ada kaitan dengan proses-proses yang berlaku. Sebenarnya muka bumi kita ini terdiri daripada 70% ya. Kalau kamu lihat peta bumi ini, dia dikelilingi oleh air sebanyak 70% dan 30% lagi bumi kita diliputi dengan daratan ya, daratan seperti gunung, bukit, pohon-pohon, dataran, lembah dan sebagainya. 70% tu terdiri daripada sumber air ya, air laut, air sungai, air tasik, air kolam ya. Kamu dah belajar semasa kamu tahun 2 ya. Semasa tahun 2 kamu dah belajar bentuk muka bumi. Ada sungai, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada tasik dan ada laut. Okey, so hari ini kita akan melihat pergerakan air dari permukaan bumi ke udara untuk membentuk awan. Ya, bagaimana pergerakan air bergerak ke udara, kemudian dia membentuk awan dan akhirnya turun ke muka bumi sebagai hujan. Apa objektif kita pada hari ini? Kita nak menghubung kait. Apakah hubung kait perubahan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan? Kamu boleh lihat di buku teks muka surat 192 dan muka surat 193. So kita lihat ya. Ini adalah permukaan bumi. Kita lihat dari bawah ni. Daripada nombor 1 ni. Lihat nombor 1 ya. Kitaran ni ada 1, 2, 3 dan 4. So kita bermula daripada yang pertama sekali. Pembentukan awan dan hujan dia terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim air. Ya. So kitaran ini dipanggil kitaran air semula jadi. Dia nak memastikan supaya kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi. So bagaimana permukaan bumi kita ni dari dahulu sehingga sekarang masih lagi ada air sungai, ada air laut dan ada air tasik. Ya, so ini ada kaitan tentang kitaran air semula jadi. So kitaran ini dia melibatkan 2 proses. Dua proses kita akan lihat ya. So haba dari matahari pada waktu siang, haba daripada matahari, dia akan menyebabkan proses penyejatan berlaku. Ya, air di atas permukaan bumi ni, sama ada air laut, air dari tanah, dari dataran, dari lembah, dari sungai, dia akan tersejat ya. Dia akan tersejat dari permukaan bumi. Bila dia tersejat, wap air. Air tadi dia akan menjadi wap air ya. Proses penyejatan cecair berubah menjadi gas. Ya, kalau di sini air berubah menjadi wap air. Kemana perginya wap air? Wap air akan naik ke udara. Dia akan naik ke atas ya. So permukaan bumi ni dia panas. So haba akan bergerak dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Ya. So kawasan sejuk tu adalah di bahagian atas. Ya, dia naik ke bahagian atas. Ya. So bila naik ke bahagian atas, suhu akan menjadi semakin sejuk. Bila dia maksudnya
Proses penyejatan ni dia kehilangan haba atau menerima haba? Dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Adakah dia menerima haba atau kehilangan haba? Kehilangan haba. Ya. So bila sesuatu bahan tu dia pergi ke kawasan yang sejuk, bermakna dia kehilangan haba. Jadi di sini cecair akan berubah menjadi gas. Sebab dia kehilangan haba. Jadi cecair tadi bila dia naik ke atas, proses yang kedua, wap air, wap air daripada bumi tadi terkumpul, terkumpul di atas ini dan kemudian dia akan menjadi sejuk. Ya, bila wap air menjadi sejuk, dia akan kehilangan haba dan bertukar menjadi titisan air. Tadi cecair menjadi gas. Kemudian di atas ini ya. So gas tadi dia akan terkondensasi. Ya, terkondensasi dan menjadi titisan air. So gas ataupun wap air di atas ni dia akan berubah menjadi titisan air yang sangat halus ya. So, bila titisan air yang sangat halus itu berkumpul, semakin lama semakin banyak titisan air tersebut, dia akan membentuk awan. Ya, so di atas ini berlaku proses kondensasi. So ada dua proses tadi ya. Satu proses penyejatan, di bawah sini, daripada cecair kepada wap. Kemudian wap bertukar menjadi titisan air, itu dipanggil proses kondensasi. Kemudian kita lihat proses yang ketiga. Apabila titisan sudah menjadi awan tadi, so udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi semakin lama semakin besar. Ya, so apabila awan tu berkumpul dan titisan air hujan semakin banyak, bila semakin banyak, awan semakin berat dan kemudian hujan akan turun. Ya, hujan akan turun. Bila dia turun semula ke bumi, so ke mana perginya air tersebut? Air tersebut dia akan pergi ke permukaan bumi dan kembali semula ke tasik, ke sungai dan juga ke lautan. Begitulah ya. Begitulah berlakunya proses ini secara berkitar. Dia berulang-ulang. So, ini dipanggil kitaran air semula jadi. Ya. So, begitulah proses ya. Penyejatan, kemudian kondensasi, selepas kondensasi bentuk awan, kemudian awan, hujan turun dan kemudian kembali ke sungai, ke laut dan kemudian naik semula ya. Begitulah dia berlaku secara kitaran air. So ada dua proses yang terlibat di sini. Yang pertama proses apa? Proses penyejatan. Secara kesimpulan dia ya. Ini secara rumusan dia. Rumusan dia. So ada dua proses yang berlaku semasa kitaran air semula jadi. Yang pertama adalah proses penyejatan. Kalau diminta kamu menerangkan bagaimanakah proses itu berlaku, so kamu lihat tadi yang nombor 1 tadi ya. Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Kemudian air tersejat dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi ini semualah ya, tanah, lautan, sungai, tasik. Kemudian proses yang kedua, di atas ni berlakulah proses kondensasi. Apa dia proses kondensasi? Wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus.
Titisan air tu sangat halus dan membentuk awan. So kamu kena tahulah ya, proses penyejatan adalah perubahan keadaan cecair kepada gas dan proses kondensasi adalah perubahan jirim dari keadaan gas kepada cecair. So begitulah kitaran ini. So gambar rajah ni kamu kena ingat dan kamu kena hafal. Okay, biasanya dia akan tanya, namakan proses X. X, contoh dia apa X? Proses penyejatan. Okay, apakah perubahan jirim? Ya, dia ada dua istilah di sini. Proses, proses penyejatan, perubahan jirim. Perubahan jirim maknanya cecair kepada gas ataupun cecair berubah menjadi gas. Ya, so itu sahaja rumusan untuk kitaran air semula jadi. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu yang tanya, boleh ke? Kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya. Boleh kot. Okey, boleh je ya. Okey. Apakah kegunaan air kepada alam semula jadi? Selain daripada kamu mandi, kamu minum, apakah kepentingan air? Siapa tahu? Maksudnya kalau tak ada hujan, tak ada penyejatan ke atas kondensasi, apa yang berlaku sekiranya tidak ada hujan? Pokok akan mati. Manusia akan mati? Pokok. Pokok mati. Okey ya, kering ya, air sungai, air laut dia akan kering. So bila tak ada air, cuaca matahari dia setiap hari kan, pagi ada matahari, malam siang berubah kan. So apabila air semakin lama semakin berkurangan, so suhu bumi ya, suhu bumi ni akan menjadi panas. Ya. Bila panas tak ada air, semua hidupan akan apa? Mati. Ya. Kalau tak ada air, tak ada kitaran air semula jadi ni, kamu bayangkanlah tak ada air ataupun hujan sahaja ya. Air tu turun sahaja dari langit, tapi tak mungkin juga kan, sebab awan dia mesti berlaku proses kondensasi, mesti ada wap air kan. So begitulah kitaran air semula jadi. So selain daripada kitaran ini, kamu juga kena tahu ya, apakah kepentingan air kepada alam. Ya, satu, dia mengekalkan suhu bumi. Suhu bumi ini tidaklah terlalu panas dan tidak juga terlalu sejuk. Ya, kemudian dia membekalkan air kepada kehidupan. Ya, banyaklah kegunaan air. Baik, seterusnya kita dah habis untuk ni. Kamu cuba tengok muka surat 194 ya. Sekejap, cikgu stop sharing sekejap. So ada aktiviti muka surat 194. Aktiviti mudah yang boleh kamu buat di rumah. Bagaimanakah kita nak membina kitaran hujan, hujan. Ini adalah simulasi
bagaimana hujan itu terbentuk. Okey, bagaimana hujan terbentuk? Okey, kamu menggunakan bekas yang berisi air panas. Okey, kemudian dia minta awak letakkan garam ya. So apa guna garam ni? Hari itu kita letak garam pada ais supaya ais tidak mudah cair ya untuk merendahkan suhu. So di sini bila air panas bercampur dengan garam, okay, apa fungsi garam bila diletakkan dalam air panas? Garam di dalam air panas dia akan meningkatkan lagi suhu. Dia membantu meningkatkan suhu supaya suhu ni kekal ya, tidak mudah hilang haba dia ya, mengekalkan haba di dalam air tersebut. Okey, lambat ya. Supaya air panas tersebut lambat kehilangan haba. Okey, kemudian setelah kamu letakkan air panas, okay, air panas tu biasalah kamu akan lihat steam ataupun wap air kan. Wap air tu dia akan keluar melalui air panas. Okay, kemudian letakkan bekas jernih. Okay. Okay, kemudian di atas plastik tu kamu letakkan dengan ais. Maknanya di atas ni maksudnya sejuk ya. Wap air yang panas tadi dia akan menyejuk. Sejuk. Bila tersejuk tadi dia akan terkondensasi. Ya, wap air yang panas dia akan kehilangan haba. So wap air berubah menjadi titisan air. Okey. Baik. Di sini selepas 10 minit apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu perhatikan di atas plastik tersebut akan ada titisan-titisan air. So inilah simulasi ringkas yang kamu boleh buat untuk menunjukkan bahawa hujan ya. Hujan terhasil melalui proses penyejatan dan juga proses kondensasi. Okey. So boleh buat ni sebenarnya ya. Okey. Kemudian yang ini aktiviti tambahan. Aktiviti tambahan sahaja. Okey. So satu lagi cikgu nak terangkan di sini ya. Okey, kita balik semula muka surat. Ni. Muka surat berapa ni? 187. 187 ya. Yang ini ya. Okey. Okey, di sini dia ada bagi nota ya. Zarah-zarah bagi jirim pepejal yang bulat ni. Okey, yang bulat ni ya. Kedudukan zarah bagi pepejal tersusun rapat dan seragam. Okey. Okey. Kemudian zarah-zarah bagi cecair. Zarah-zarah bagi cecair. Okey, cikgu saya tak ada plastik tu kat rumah. Okey, kalau tak ada plastik, guna saja plastik bekas plastik yang ada penutup. Okey, sekejap ya. Okay, Yudina kata dia tak ada plastik kan. So yang ini nampak tak? Okay, kamu boleh guna bekas yang ada penutup ni. Bekas ni dan dia ada penutup. Okay. So kamu boleh letak ais di atas ni. Atas penutup ni. Okay, boleh Dina? Lagi senang kan? Kalau plastik tu mungkin dia boleh apa ni? Koyak kan? So kalau kamu guna plastik macam ni mungkin dia lebih tahan lah. Okay. Okay, boleh. Okay ya. Cikgu, nanti air tu letak banyak mana?
Apa dia, Ilman? Nanti air panas tu nak letak banyak mana? Okey. Air panas tu kamu letak lebih kurang ginilah 1/4 ataupun 1/3 bekas. Okey, jangan terlalu penuh kan. Letak 1/3 atau 1/4 bekas. Ya. Okey. Boleh ambil bekas ni lah. Okey. Oh, Maisara demam. Okey, moga cepat sihat Maisara ya. Okey, jaga kesihatan. Minum air banyaklah ya. Okey, makan ubat. Okey. So guna plastik yang besar sedikit. Jadi senang sikit ya. So nanti kamu akan lihat titisan air tu di bawah sini. Itulah hujan ya. So cikgu nak terangkan sedikit tentang zara-zara yang ada pada cecair, pepejal, cecair dan juga gas. Oh, Edina pun demam. Okay, ramai yang demam ya, jaga kesihatan. 2 minggu lagi kita nak sekolah kan? Okay, 2 minggu lagi kita nak sekolah. So jaga kesihatan. Ada lebih kurang lepas kita jumpa tu 3 minggu lagi. Lepas tu 3 minggu dah cuti sekolah kan? Okay, so okay, kita lihat bagaimana susunan pepejal, cecair dan juga gas. Okay. Kamu dah tahu pepejal, solid ni dia pepejal. Pepejal dia mempunyai bentuk yang tetap. Okay, semasa 8.1 tu kandungan apakah sifat-sifat jirin, pepejal dia mempunyai bentuk yang tetap. Okay, itu susunan dia kamu lihat ya. Susun rapat. Okay, zara-zara. Okay, zara-zara ni inilah ni yang titik-titik ni. Zara-zara okay, dia padat. Okay, sebab itulah pepejal ni bentuk dia tetap dan kamu boleh sentuh dan kamu boleh pegang ya, dia tidak berubah bentuk. Okay, pepejal dia tidak mudah berubah bentuk sebab zara dia sangat rapat, okay, sangat padat. Okay, kemudian okay, zara-zara bagi cecair. Sorry, tekan pula. Okay, zara-zara bagi cecair dia lebih ada ruang lagi ya. Dia dalam tidak tersusun. Dia tidak seperti zara-zara pepejal dan dia kurang rapat. Dia ada ruang di antara zara-zara tersebut. Itu sebabnya sifat cecair ini dia boleh mengalir. Dia boleh mengalir tetapi dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ya, dia boleh mengikut bentuk bekas. Dia boleh berubah bentuk. Sebab disebabkan susunan zara-zara dia kurang rapat. Ya, ada ruang di antara zara-zara tersebut. Okay, kita lihat pula zara-zara bagi gas. Okay, zara-zara bagi gas dia dalam keadaan yang tidak tersusun dan juga sangat jauh ya, sangat jauh antara satu sama lain. So kita akan lihat bagaimana analogi ini. Dia bergerak-gerak lah ni. Okay, bagaimana analogi pepejal, cecair dan gas apabila menerima haba dan kehilangan haba. Zara-zara ni dia akan bergerak ya, dia akan bergerak jika dipanaskan dan dia juga akan bergerak jika dia disejukkan. Dia akan mengecut ya. Okay, so kita lihat. Okey. Dia kata analogi. Ini analogi yang cikgu gunakan perbandingan. Cikgu gunakan apa ni? Sheep. Kambing. Ya, kambing biri-biri lah. So ini adalah zara-zara susunan zara-zara bagi pepejal. Okay, yang kedua ni adalah susunan zara-zara bagi cecair. Okay, cikgu buat perbandingan sahaja ya. Dan yang ketiga ni adalah susunan zara-zara bagi gas. Ini keadaan dia. So apabila bahan itu menerima haba ataupun kehilangan haba.
Okey, zarah-zarah ni dia akan bergerak ya, dia akan bergerak. Okey, bagaimana dia bergerak? Okey, kalau pepejal bila dia menerima haba dia akan mengembang. Okey, dia akan mengembang. Tetapi pepejal macam mana dia nak mengembang? Dia tak boleh mengembang, dia hanya boleh bergetar sahaja. Tahu bergetar? Bergegar, bergetar di tempat kedudukan tersebut. Ya. Okey. Bila pepejal kehilangan haba, dia juga tak boleh hilang dia tak boleh bergerak secara bebas sebab ruang di antara zarah-zarah pepejal itu dia hampir tidak ada. Tak ada ruang dia nak bergerak. Ya. So kita boleh lukis dia hanya mengecut atau mungkin saiz dia akan jadi lebih kecil sedikit. Okey. So cecair, bagaimana kedudukan dia jika dia menerima haba? So kalau dia menerima haba, kambing ataupun zarah-zarah ni dia akan mengembang. Bila mengembang, dia akan berada jauh antara satu sama lain. Okay. So bila dia kehilangan haba, dia akan mengecut dan dia akan bergerak dekat. Okay, dekat. Mendekati antara satu sama lain. Okay. Dan begitu juga keadaan bagi gas. Okay. Apabila dia menerima haba, kedudukan dia akan menjadi lebih jauh. Sebab dia terima haba. Dan apabila dia kehilangan haba, dia akan bergerak semakin mendekat antara satu sama lain. Okey, secara umumnya dia macam ni ya. Okay, lihat gambar raja ni. Okey, untuk pepejal ni dia tidak boleh mengembang lah. Dia hanya bergetar sahaja di kedudukannya ya. Dia akan bergegar. Kedudukan tu akan bergegar sahaja. Okay. Begitu juga dengan gambar raja kehilangan haba ni sebenarnya dia mengecut. Okay. Kalau ada ruang di antara zarah-zarah tersebut dia akan padat lagi. Dia akan mengecut ya ataupun saiz dia akan kecil sedikit. Okey, kamu lihat bagi cecair, okay, apabila dia menerima haba, kedudukan dia akan lebih jauh. Okey. Kambing ni akan lebih jauh. Okay, kalau dia kehilangan haba, dia akan mengecut dan kedudukan dia akan semakin dekat. Begitu juga dengan cecair ya. Cecair, jika dia menerima haba, zarah-zarah ni akan bergerak ya. Bergerak, mengembang ya. Dan apabila dia kehilangan haba, dia akan mengecut dan zarah-zarah itu akan dekat antara satu sama lain. Macam perubahan cecair kepada pepejal. Cecair kepada pepejal apabila kehilangan haba, dia akan mengecut kan, rapat. So kedudukan dia, so itu sebabnya cecair dia berubah menjadi pepejal. Sebab zarah-zarah dia akan tersusun dengan lebih rapat. Bila pepejal menjadi cecair, dia akan menerima haba. Sorry ya, cikgu pun dah confuse. Okay, menerima haba dia akan menjadi cecair dan zarah-zarah dia bergerak jauh antara satu sama lain. Okey. Baik, ada soalan tak? 2 hari ni yang awak belajar ya. Okey, yang pertama tadi kita dah belajar tentang kitaran air. Okey, ini ya rumusan ini. Dan yang kedua kita dah belajar sedikit tentang susunan zarah-zarah pepejal, cecair dan gas apabila menerima dan kehilangan haba. Okey, ada soalan tak? Sebelum kita pergi ke latihan buku teks. Okey, tak ada. Okay. Kalau tak ada, cikgu yang ada soalan ni. Boleh?